Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini tahun baru, tahun 2021, kita akan meneruskan kembali pembelajaran kita dalam sejarah, iaitu bab baru, bab pertama tingkatan 1. Walaupun tidak seperti yang kita jangkakan, kita masih perlu untuk meneruskan pembelajaran kita secara PDPR di rumah. Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan terus bersemangat untuk meneruskan pelajaran demi menyambung dan membina cita-cita anda di masa depan. Jadi kali ini untuk sejarah kita akan meneruskan dengan bab 1 tingkatan 4, iaitu warisan negara bangsa. Jadi kita akan meneruskan bab dalam tingkatan 4 kerana kebanyakan pelajar semuanya telah menghabiskan silibus tingkatan 3 pada tahun lalu. Jadi, apa itu warisan negara bangsa? Yang pertama, kita perlu ingat kembali semasa di tingkatan 3 kita mempelajari tentang kerajaan alam Melayu. Apa itu kerajaan Melayu yang ada? Contohnya kerajaan Funan semasa abad pertama, kita ada kerajaan Champa semasa abad kedua, kita ada kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kemudiannya diteruskan oleh Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Dan juga kita ada Kesultanan Johor Riau pada abad ke-16. Jadi kita boleh lihat perkembangan atau pewarisan negara bangsa yang bermula daripada kerajaan Funan, Champa, Kesultanan Melayu Melaka dan juga Kesultanan Johor Riau. Jadi, seterusnya. Yang pertama, kita akan mempelajari subtopik 1.1 iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, dan juga hari ini cikgu akan cuba untuk membuat sedikit pengenalan tentang subtopik 1.2. Jadi untuk subtopik 1.2 iaitu tentang latar belakang, objektif pelajaran kita akan fokus pada akhir pembelajaran ini. Para pelajar atau murid dapat yang pertama menjelaskan kronologi perkembangan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu sejak abad pertama hingga ke abad 16. Selain itu, pelajar juga boleh menunjukkan contoh kebanggaan terhadap warisan negara bangsa. Jadi seterusnya, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Kita perlu faham bahawa ciri-ciri ini berkembang mengikut peredaran masa dan juga keperluan. Ciri yang pertama, para pelajar perlu ingat, ini secara keseluruhannya, yang pertama ialah raja. Apa itu raja? Raja, kita perlu ingat, adalah tonggak utama kerajaan. Yang kedua ialah undang-undang. Undang-undang ni untuk apa? Undang-undang ini untuk memastikan negara kita berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Aman, tiada pergaduhan, semua ikut peraturan, tiada kacau bilau. Dan yang ketiga, kita ada ciri seterusnya ialah wilayah pengaruh. Apa itu wilayah pengaruh? Pelajar perlu ingat, wilayah ini atau kata lainnya ialah kawasan. Kawasan itu apa? Tempat, rumah. Contohnya rumah ayah dan ibu dan bapa awak. Itu kawasan rumah awak ialah petak di lot 49. 49 adalah rumah awak. 50 adalah kawasan pemerintahan orang lain pula. Itu kawasan jiran awak. 51 itu rumah orang lain. Jadi wilayah pengaruh ni sama seperti rumah awak. 49 itu adalah wilayah pengaruh awak atau keluarga awak. 50 ialah wilayah pengaruh orang lain. Tetapi dalam konsep kali ini, wilayah pengaruh ini ialah kawasan pemerintahan seorang raja. Dan yang keempat ialah rakyat, iaitu penduduk yang setia kepada raja. Yang ini maksudnya siapa yang tinggal dalam kawasan tersebut. Contohnya nombor 49, rumah awak. Jadi siapa rakyat-rakyatnya? Iaitu awak, adik-beradik awak. Nombor 50, jiran awak. Siapa rakyatnya? Itulah jiran-jiran, anak-anak jiran dan juga keluarganya. Okay, itu contoh yang cuba untuk cikgu mudahkan untuk awak semua. Jadi seterusnya, yang pertama kita akan lihat ciri yang pertama iaitu raja. Okay, raja. Selalu bila kita cakap pasal raja, kita ingat raja ada pakai crown ataupun tengkolok, bergantung kepada budaya setempat. Jadi raja ialah tonggak utama kerajaan.
Iaitu maksudnya apa? Raja ialah menjadi ketua kerajaan dan menguasai kerajaan. Selain daripada raja, raja juga telah kita kata membentuk sistem pentadbiran. Walaupun raja ketua, raja ni raja atas sekali, tetapi bawah raja ada satu sistem pentadbiran yang dibantu oleh siapa? Yang dibantu oleh para pembesar. Dibantu oleh para pembesar untuk memastikan negara dapat dipimpin ataupun ditadbir dengan baik. Raja juga sentiasa ditaati. Maksudnya apa maksud taat ni? Maksudnya kalau raja buat satu keputusan, yang lain patuh. Contoh macam cikgu kata, okey, cikgu kata okey, tak boleh keluar kelas semasa cikgu mengajar. Jadi awak taat, maksudnya awak ikut peraturan tu, awak tidak keluar kelas. Dan cikgu cakap kita mesti siapkan tugasan, siapkan kerja, dan awak taat. Itu maksud taat, maksudnya awak ikut arahan. Jadi raja ni sentiasa ditaati dan juga dianggap suci. Suci ni maksudnya apa? Baik, bersih, maksudnya bagus. Okay, contohnya waktu bila? Contohnya waktu kerajaan Melayu, iaitu semasa Raja Champa. Beliau dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Okay, kebanyakan sultan atau raja dulu mesti dikaitkan dengan Tuhan untuk melambangkan apa? Untuk menunjukkan mereka ni sangat dihormati, sangat hebat, sangat tinggi kedudukannya. Sebab itulah dikaitkan dengan Dewa Siva untuk Raja Champa ini. Okey, seterusnya. Ciri seterusnya adalah undang-undang. Ini di mana-mana ada undang-undang. Kenapa perlu ada undang-undang? Kita ada undang-undang untuk memastikan kesejahteraan. Kita hidup aman, damai, semua ikut undang-undang. Dan juga ia terpakai digunakan mana? Di seluruh wilayah. Maksudnya apa? Maksudnya undang-undang Malaysia hanya dipakai di negara Malaysia. Maksudnya undang-undang Malaysia tidak boleh digunakan di negara Singapura kerana sudah berbeza negara, berbeza rajanya. Jadi kenapa kita kena ada undang-undang? Kerana ia menjadikan panduan untuk kerajaan mentadbir. Jadi apa-apa keputusan kita akan rujuk balik undang-undang. Contohnya bila? Contohnya kerajaan Majapahit telah menggunakan undang-undang Kutara Manawa. Jadi boleh ingat contoh ini di semasa pemerintahan kerajaan Majapahit, kita menggunakan undang-undang Kutara Manawa. Okay, seterusnya, apa yang ciri seterusnya yang kita faham? Iaitu wilayah pengaruh. Seperti yang cikgu cakap tadi, wilayah pengaruh adalah kawasan atau tempat. Okay. Kawasan yang merupakan kekuasaan awak. Contohnya macam cikgu cakap tadi, rumah awak nombor 49. Jadi itu wilayah pengaruh awak. Awak tak boleh masuk rumah jiran nombor 50, awak buat sesuka hati. Sama. Jadi wilayah pengaruh ini merupakan kawasan apa? Iaitu rakyat menerima dan memperakui pemerintahan raja. Maksudnya rakyat dekat situ setuju untuk menerima raja tersebut dan memperakui. Apa maksud menerima dan memperakui ini? Memperakui ini maksudnya bersetuju, mengaku bahawa ya, itu adalah raja kami. Ya, kami setuju beliau diangkat menjadi raja kami. Contohnya awak di kelas awak. Okay, kita dah pilih ketua kelas. Semua buat undian dan sebagainya. Jadi ketua kelas yang dipilih itu semua setuju dan atau memperakui untuk menerima beliau sebagai seorang raja atau sebagai seorang ketua kelas. Sama konsepnya seperti dalam wilayah pengaruh raja ini. Contohnya, wilayah pengaruh yang ada iaitu semasa kerajaan Funan. Kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang sangat luas, iaitu di Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar sehingga Segenting Kra. Segenting Kra ni berhampiran dengan Thailand. Jadi sangat luas wilayah pengaruh kerajaan Funan ini. Jadi seterusnya kita akan lihat salah satu ciri yang penting juga, iaitu rakyat. Okay, tanpa rakyat, apalah maknanya sebuah kerajaan ataupun sebuah negara. Bayangkan kita ada ketua, kita ada raja, kita ada pembesar dan semuanya, kita ada wilayah pengaruh, tapi tiada rakyat. Bagaimana sebuah negara nak berfungsi jika tiada rakyat? Siapa itu rakyat? Itu penduduk. Siapa yang menetap kat situ dalam sesebuah wilayah. Jadi orang yang ada dalam negara tersebut, orang yang ada dalam kawasan tersebut, itulah rakyat. Tetapi apa membezakannya? Rakyat mestilah setia
dan tidak menderhaka. Ingat, rakyat mestilah setia dan tidak menderhaka. Itu adalah rakyat. Maksudnya kalau dah duduk di negara tersebut, contoh awak dah duduk di negara Malaysia, awak mestilah setia dengan Malaysia. Awak mestilah ikut undang-undang Malaysia. Awak mestilah berusaha untuk memajukan Malaysia, melindungi Malaysia. Itu maksudnya. Kita perlu setia dan tidak menderhaka. Contoh, ada beberapa contoh. Semasa kerajaan Sriwijaya, rakyat menunjukkan kesetiaan dengan apa? Ada satu upacara, iaitu dengan meminum air sumpah. Bagaimana air sumpah tersebut? Okay, kita boleh lihat di sini. Ini contohnya. Okay, ini telaga batu yang digunakan untuk upacara persetiaan. Tak apa, nanti di hujung subtopik ni cikgu akan terangkan lebih lanjut apa itu upacara yang dilakukan. Tetapi sekarang, kalau dalam konsep negara kita Malaysia, bukannya semestinya kita melakukan upacara. Bagaimana nak menunjukkan kesetiaan? Kita cuba untuk memajukan negara, menuntut ilmu, jadi orang yang berguna, berbakti kepada negara. Dan awak melindungi negara, awak menjaga negara, menjaga perpaduan. Itu juga adalah bukti awak seorang rakyat yang setia. Okey, jadi seterusnya kita akan masuk satu persatu. Kita kata fakta yang kita perlu fahami. Okay, yang pertama, kita bermula dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ni yang berpusat di Salembang, Sriwijaya ni, dia telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh Kerajaan Alam Melayu sebelumnya, iaitu oleh siapa? Oleh Kerajaan Funan dan Champa. Maksudnya apa? Funan dan Champa ini lebih awal. Funan dan Champa ini sebelum Kerajaan Sriwijaya. Tapi Kerajaan Sriwijaya telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang ada dalam Kerajaan Funan dan Champa untuk menjadi lebih maju dan berjaya. Okay, di sini kita boleh lihat betapa besarnya Empire Sriwijaya. Okey, dah lama cuti ni, awak ingat tak lagi ini negara apa? Inilah dulu, sekarang kita panggil negara Malaysia. Negara Malaysia. Jangan lupa peta negara, dah lama cuti kan? Okey, jadi inilah warna kuning, orange ni adalah Empire Sriwijaya. Sangat luas. Dan sangat luas. Kenapa luas? Kerana mereka telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh kerajaan sebelumnya, iaitu Kerajaan Funan dan Champa. Selain daripada itu, kerajaan kesejahteraan Empire Sriwijaya ini juga telah diwarisi oleh atau diteruskan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita tahu Kesultanan Melayu Melaka ini merupakan antara kerajaan yang hebat. Jadi Kesultanan Melayu Melaka ini telah menyerap juga ciri-ciri lain dalam memperkukuhkan, untuk apa? Untuk memperkukuhkan negara bangsa Kesultanan ini. Jadi awak boleh lihat Empire Melaka. Kalau tadi Sriwijaya sudah luas, Melaka kini lebih luas. Seluruh kawasan atau kita panggil sekarang semenanjung Malaysia telah dikuasai. Berbanding Sriwijaya tadi hanya sebahagian. Jadi, Kesultanan Johor Riau pula telah meneruskan ciri-ciri ini dan menekankan kepentingan Islam dalam usaha melaksanakan ciri-ciri negara bangsa. Jadi setiap kerajaan tu dia teruskan, dia cuba tambah baik. Seperti itulah kehidupan kita. Bila kita lihat orang lain buat perkara yang baik, kita ambil perkara yang baik itu dan cuba perbaiki lagi. Cuba jadi lebih baik. Jadi itulah apa yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini untuk memastikan mereka lebih maju dan lebih berjaya. Okey. Selain pada itu, ini adalah info-info yang ada dalam buku teks. Nanti cikgu akan share juga link buku teks. Awak boleh tengok PDF. Sangat penting info-info di kawasan tepi buku teks ini yang menerangkan tentang Sriwijaya yang menggunakan bahasa Sanskrit. Sri itu bermaksud apa? Bermaksud bercahaya. Manakala Wijaya ialah bermaksud kemenangan. Jadi boleh ingat tu. Okey, dalam ucara persetiaan tadi, ini yang cikgu yang awal-awal cikgu janjikan tadi. Air yang dituang ke atas telaga batu yang cikgu tunjuk gambar tadi mengalir di corong di bawahnya. Air tersebut apa? Ditadah dan diminum oleh rakyat untuk apa? Menunjukkan mereka setia. Ini yang berlaku dalam kerajaan Sriwijaya. Raja Sriwijaya juga dikenang melalui apa? Jumlah ketulan emas yang ditinggalkan. Banyak ketulan emas, maksudnya lebih hebatlah raja tersebut. Jadi, ciri-ciri negara bangsa yang menjadi warisan ini telah memperkukuhkan banyak kerajaan. Antaranya Kerajaan Sriwijaya,
Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor Riau. Bermula daripada kerajaan awal-awal dari Champa, Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor Riau. Ini menyebabkan mereka terkenal dan berkuasa di alam Melayu. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga. Berbangga dengan sistem pentadbiran dan juga ciri-ciri yang kita warisi ini. Dan kita perlu sentiasa bekerjasama. Untuk apa? Untuk mempertahankan warisan negara. Jadi setakat itu untuk 1.1, cikgu harap awak boleh faham seberingkas. Jangan risau, nanti boleh rujuk buku teks lagi. Kita buat latihan untuk memperkukuhkan pemahaman kita. Jadi sebelum cikgu tamat, mungkin awak penat kalau cikgu teruskan. Jadi untuk kali ini cikgu ambil masa sedikit sahaja lagi untuk apa? Memberi sedikit pengenalan tentang subtopik yang kedua, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, apa yang kita dapat? Okey, pada akhir pelajaran ini, pelajar perlu memperjelaskan ciri-ciri negara bangsa dalam kerajaan alam Melayu dan Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan fokus kali ini kepada Kesultanan Melayu Melaka. Tadi kerajaan alam Melayu, sekarang kita akan fokus ke Kesultanan Melayu Melaka. Dan kita perlu juga menunjukkan contoh kebanggaan terhadap warisan yang kita warisi ini. Jadi, apa itu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka? Kenapa penting untuk kita faham? Kerana ia sangat penting untuk pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa. Negara-negara bangsa ini kuat, mesti ada ciri-ciri yang kuat juga. Jadi, apa ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka? Semuanya ada 6. Ingat, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, yang pertama apa? Kerajaan. Okey, kerajaan muncul sebab apa? Sebab ada raja. Awak tengok dalam perkataan kerajaan ni ada perkataan raja. Jadi itulah kerajaan muncul sebab adanya raja. Yang kedua, raja perlukan apa? Mestilah raja perlukan rakyat. Rakyat yang apa? Yang menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka. Dan yang ketiga, kedaulatan. Apa maksud kedaulatan? Iaitu lambang kekuasaan tertinggi seorang sultan. Jadi menunjukkan negara itu sangat berkuasa. Negara lain pun kena hormat. Dan seperti yang kita belajar sebelum ini, yang keempat ialah wilayah pengaruh. Tanpa kawasan pemerintah, raja, bagaimana kita nak menjalankan sebuah negara, nak menjalankan pemerintahan. Jadi penting ada kawasan atau wilayah pengaruh yang luas. Dan yang kelima adalah undang-undang. Seperti kita tahu tadi, undang-undang untuk apa? Untuk mencapai kesejahteraan. Jadi apa undang-undang yang ada untuk Kesultanan Melaka? Awak boleh ingat untuk awal ini, iaitu ada kedua. Kita dah belajar dari kata 3 dulu, iaitu pertama Hukum Kanun Melaka dan yang kedua Undang-Undang Laut Melaka. Masih ingat? Kita dah belajar panjang lebar bab Melaka. Ingat ada 2, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Dan yang terakhir, kita dah belajar juga semasa dekatan 3 itu adalah lambang kebesaran. Identiti, iaitu identiti sebuah kerajaan keistimewaan Sultan Melaka. Contoh ada Cok Mohor, ada Tengkolok, ada alat-alat kebesaran. Semuanya kita dah belajar kata 3. Jadi ciri-ciri negara bangsa inilah yang menguatkan sesebuah negara. Jadi terutama Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita akan teruskan pembelajaran bab ini di pembelajaran seterusnya. Cikgu harap awak semua boleh faham, refresh balik apa yang kita belajar. Ini semua kita dah belajar dah semasa dekatan 3. Cuma kita ingat kembali dengan bagaimana kita boleh mengukuh lagi pemahaman kita dengan melakukan latihan di Google Form. Ingat, sila lengkapkan latihan di Google Form kerana kehadiran anda, cikgu akan kira berdasarkan kehadiran anda Google Form. Cuba sebaik mungkin. Ada apa masalah, boleh WhatsApp ataupun Telegram kat cikgu. Cikgu akan cuba terangkan lebih lanjut. Cikgu akan cuba sebaik mungkin. Selain pada itu, kita akan berikan latihan pengukuhan juga secara kita kata apa, berbentuk kertas yang awak boleh ambil dalam bentuk file pada setiap hari Rabu bermula minggu hadapan. Jadi itu sebagai latihan pengukuhan dan juga pilihan kepada mereka yang tiada akses internet. Siapa tak ada akses internet pun beritahu kat cikgu, cikgu akan cuba tolong apa yang bersesuaian. Jadi terima kasih, cikgu harap anda semua faham. Ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Jadi cikgu harap anda semua jaga diri, jangan keluar rumah jika tak perlu. Kes sekarang semakin meningkat. Dan teruskan pembelajaran. Terus bersemangat, jangan malas. Cuba cari masa untuk lengkapkan latihan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.